Assalamualaikum dan salam sejahtera buat yang terutama Profesor Dr. Amir Hassan dan seterusnya rakan-rakan seperjuangan. Pada hari ini, kumpulan kami iaitu kumpulan 10 akan membentangkan tugasan projek video kreatif di bawah tajuk Penterjemahan dan Pentafsiran Kurikulum Kebangsaan. Kumpulan kami terdiri daripada 5 orang. Yang pertama, Aina Syuhada binti Muhammad Suhaimi, dan yang kedua, Nur Hasnita binti Aramin, dan yang ketiga, Nurhanisha binti Muzamil, dan yang keempat, Nurul Izzah binti Izz Zailani, dan yang kelima, Sharifah Ainul Zakiyah binti Said Zainuddin. Dan kami adalah pelajar program AT49. Penterjemahan dan Pentafsiran Kurikulum Kebangsaan. Konsep dan pengertian kurikulum dan pengajaran. Kurikulum rasmi. Kurikulum rasmi turut dikenali sebagai kurikulum kebangsaan atau kurikulum ideal. Kurikulum rasmi mengandungi ciri-ciri ideal dari segi matlamat, pelaksanaan dan penilaian. Kurikulum tersebut kemudiannya diangkat sebagai kurikulum rasmi negara setelah diterima untuk dilaksanakan secara menyeluruh di semua sekolah di Malaysia bagi sekolah rendah dan sekolah menengah seperti KSSR dan KSSM. Kurikulum kebangsaan, suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan ko-kurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan yang membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani ke arah melahirkan warga negara yang cemerlang. Kurikulum sekolah, segala rancangan pendidikan yang dikendalikan oleh sesebuah sekolah untuk mencapai matlamat pendidikan. Kurikulum sekolah meliputi RPT dan RPH dan kandungan mata pelajaran serta segala kegiatan pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Kurikulum sekolah juga meliputi kegiatan pendidikan di luar bilik darjah iaitu ko-kurikulum seperti kegiatan sukan, persatuan, pasukan pakaian seragam dan lain-lain. Kurikulum sebenar ialah kurikulum formal dan kurikulum tidak formal yang dioperasikan pada peringkat bilik darjah. Dokumen standard kurikulum dan pentaksiran merupakan dokumen rasmi tentang pelaksanaan pendidikan yang mengintegrasikan kurikulum, pembelajaran dan pentaksiran yang dikeluarkan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. Ianya bertujuan membantu memudahkan guru mengatur kandungan, proses pengajaran dan pembelajaran serta melaksanakan pentaksiran. Standard kandungan iaitu pernyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh dilakukan dalam satu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. Standard pembelajaran, satu pemetaan kriteria dan indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan. Standard prestasi iaitu satu set kriteria umum yang menunjukkan tahap-tahap penguasaan murid sebagai petunjuk bahawa sesuatu perkara telah dikuasai. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran DSKP. Apakah DSKP? DSKP ialah satu dokumen yang mengintegrasikan kurikulum dan pentaksiran. DSKP menyenaraikan standard kandungan, standard pembelajaran dan standard prestasi.
Mengapakah DSKP dilaksanakan? Yang pertama, equity dan quality, iaitu memastikan kurikulum dan pentaksiran di sekolah mempunyai tahap capaian yang terbaik. Kurikulum merangkumi kandungan, pedagogi dan pentaksiran. Yang kedua, accountability, iaitu memastikan semua murid melepasi piawaian standard dan mengatasi masalah keciciran pembelajaran. Seterusnya ialah piawaian pengukuran. Membantu untuk memudahkan guru melaksanakan pentaksiran dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Penetapan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang perlu diukur. Mengenal pasti strategi penambahbaharuan dan pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah. Bagaimanakah DSKP dilaksanakan? Guru membuat rancangan pengajaran tahunan dan rancangan pengajaran harian berdasarkan garis panduan standard kandungan, standard pembelajaran dan standard prestasi yang terkandung dalam DSKP. Guru juga melaksanakan PDP dan menjalankan pentaksiran dengan merujuk satu dokumen sahaja. Guru juga mentaksir perkembangan dan pencapaian murid melalui standard prestasi. Seterusnya, dominan objektif dalam penetapan matlamat dan objektif kurikulum pengajaran iaitu taksonomi Bloom. Terbahagi kepada 3 iaitu yang pertama dominan kognitif dan yang kedua dominan efektif dan yang ketiga dominan psikomotor. Dominan kognitif. Apakah yang dimaksudkan dengan dominan kognitif? Iaitu dominan yang melibatkan komponen pengetahuan dan perkembangan intelek. Berikut merupakan aras yang berkaitan dengan dominan kognitif yang dimulai dengan aras yang paling mudah ataupun aras rendah, kemudian aras sederhana dan diikuti dengan aras yang tinggi. Pengetahuan dikategorikan sebagai aras rendah, iaitu mendapatkan kembali pengetahuan yang relevan daripada ingatan jangka panjang. Contoh kata kerja: definisikan, nyatakan, susunkan, labelkan, kenal pasti. Kefahaman pula dikategorikan juga dalam aras rendah, iaitu membina makna daripada maklumat lisan, tulisan dan grafik melalui menginterpretasi. Contoh kata kerja: jelaskan, huraikan. Aplikasi pula dikategorikan sebagai aras sederhana, iaitu kebolehan menggunakan prinsip dan prosedur untuk melakukan atau melaksanakan sesuatu. Contoh kata kerja: kembangkan, binakan. Dan analisis pula dikategorikan juga dalam aras sederhana, iaitu memecahkan bahan kepada bahagian kecil, menentukan bagaimana bahagian-bahagian kecil berkait antara satu sama lain dan terhadap struktur atau kegunaan umum melalui perbandingan, menyusun atur dan attributing. Contoh kata kerja: kategorikan, asingkan. Penilaian pula dikategorikan sebagai aras tinggi, iaitu membuat penghakiman berdasarkan kriteria dan piawaian melalui semakan dan kritikan. Contoh kata kerja: nilaikan, cadangkan, ulaskan. Dan yang terakhir, reka cipta dikategorikan juga dalam aras tinggi, iaitu menyatukan elemen-elemen untuk membentuk satu gagasan umum yang koheren atau berfungsi. Contoh kata kerja: gabungkan, gubahkan, rekakan, binakan, rancangkan. Dominan efektif. Apakah pula yang dimaksudkan dengan dominan efektif? Iaitu dominan yang berkaitan sikap, nilai, perasaan emosi serta tahap penerimaan atau penolakan suatu perkara. Berikut merupakan aras dominan efektif, dimulai dengan aras rendah, kemudian sederhana dan diikuti pula aras tinggi. Menerima dikategorikan dalam aras rendah, iaitu menyedari adanya sesuatu perkara yang berlaku di persekitarannya. Sebagai contoh,
murid mendengar ceramah tentang isu-isu alam sekitar. Contoh kata kerja: terima, ambil tahu, sedar, dengar, beri perhatian. Bertindak balas dikategorikan sebagai aras rendah, iaitu murid menunjukkan tingkah laku yang baru hasil dari pengalaman mereka. Mereka gembira dengan penyertaan. Contoh, murid mencari maklumat lanjut melalui bertanya, buku rujukan, internet, dan sumber-sumber lain. Contoh kata kerja: ambil berat, patuh, sukarela, menyumbangkan, memilih, dan menolak. Menilai dikategorikan sebagai aras sederhana, iaitu murid menunjukkan kesediaan untuk terlibat dan memberikan komitmen menilai apa perkara yang mereka terlibat. Contoh, murid cuba memuju orang lain untuk mengambil tahu tentang isu-isu alam sekitar. Contoh kata kerja: melengkapi, meyakinkan, menekankan, dan menyumbang. Mengorganisasi dikategorikan sebagai aras tinggi, iaitu murid mensepadukan nilai baru yang diterima ke dalam set nilai, sikap atau kepercayaan dan membentuk susunan bagi keseluruhan set nilai yang dipegang. Contoh, murid mula memberikan komitmen dalam isu-isu alam sekitar seperti menganggotai kumpulan pencinta alam sekitar. Contoh kata kerja: formulasikan, imbangkan, klasifikasikan. Perwatakan dikategorikan sebagai aras yang tinggi, iaitu bertindak secara konsisten terhadap nilai baru secara dalaman. Murid dapat menyusun nilai-nilai ke dalam sistem dan boleh mengaplikasikan nilai tersebut sebagai falsafah hidup mereka kepada peringkat yang lebih luas. Contoh, murid mengamalkan konsep menghindarkan diri menggunakan beg plastik. Contoh kata kerja: ambil tindakan, kekalkan, justifikasi perlakuan, berikan sokongan. Dan yang terakhir, dominan psikomotor. Apakah pula yang dimaksudkan dengan dominan psikomotor? Ranah ini meliputi kompetensi melakukan pekerjaan dengan melibatkan anggota badan. Berikut merupakan aras dominan psikomotor. Dimulai dengan aras rendah, kemudian sederhana, dan yang terakhir iaitu aras tinggi. Meniru dikategorikan sebagai aras rendah, iaitu kategori memerhati dan meniru merupakan kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan mencontohi yang diamatinya walaupun belum mengetahui makna ataupun hakikat dari keterampilan itu. Kata kerja: terima, ambil tahu, dengar, dan beri perhatian. Memanipulasi dikategorikan juga sebagai aras rendah, iaitu murid menunjukkan tingkah laku yang baru hasil dari pengalaman. Kategori ini merupakan kemampuan dalam melakukan suatu tindakan serta memilih apa yang diperlukan dari apa yang diajarkan. Kata kerja: melatih, merancang, membentulkan, membaiki. Menilai dikategorikan sebagai aras sederhana, iaitu murid menunjukkan kesediaan untuk terlibat dan memberikan komitmen menilai apa perkara yang perlu mereka terlibat. Kata kerja: amalkan, nyatakan, keinginan, dan komitmen. Mengorganisasi dikategorikan sebagai aras tinggi, iaitu murid mensepadukan nilai baru yang diterima ke dalam set nilai-nilai, sikap, kepercayaan, dan membentuk ranking bagi keseluruhan set nilai yang dipegang. Kata kerja: klasifikasikan, formulasikan, aturkan, sesuaikan. Dan yang terakhir, artikulasi, yang dikategorikan juga sebagai aras tinggi, yaitu bertindak secara konsisten terhadap nilai baru. Murid dapat menyusun nilai-nilai ke dalam sistem dan boleh mengaplikasikan nilai tersebut sebagai falsafah hidup mereka kepada peringkat yang lebih luas. Dapat melakukan suatu keterampilan yang lebih kompleks, terutama yang berhubungan dengan gerakan interpretatif. Kata kerja: ambil tindakan, pertahankan, kekalkan, berikan sokongan. Seterusnya,
Prosedur menyatakan objektif hasil pembelajaran eksplisit. Pembelajaran eksplisit. Pembelajaran eksplisit ialah suatu kaedah pembelajaran yang membantu seseorang pelajar memperoleh kemahiran secara sedar dengan cara memberi arahan secara jelas dan berstruktur. Cara menulis objektif hasil pembelajaran eksplisit. Cara menulis objektif hasil pembelajaran eksplisit ialah dengan menggunakan format A, B, C, D. Tambahan pula, wujud juga format E, iaitu tambahan maklumat penting yang berkaitan dengan penilaian hasil pembelajaran. Penjelasan format A, B, C, D, E. Penjelasan format A, B, C, D, E. A. Audience. Merujuk kepada siapakah yang menjadi pelanggan, iaitu audiens yang patut menerima pendidikan yang telah ditetapkan. Contoh, murid kelas 2A. B. Behavior. Merujuk kepada apa yang anda mahu mereka lakukan. Contoh, membincangkan. C. Condition. Merujuk kepada situasi perkara yang murid anda mahukan. Contoh, faktor-faktor mempengaruhi kejatuhan Melaka. D. Degree. Merujuk kepada berapa banyakkah penguasaan murid terhadap pengetahuan dan kemahiran yang telah dipelajari. Contoh, 4 faktor dengan betul. E. Evaluation. Merujuk kepada penilaian. Adakah murid dapat menguasai apa yang telah mereka pelajari? Contoh, alat penilaian yang diguna, lisan, lembaran kerja iaitu soalan objektif, esei, struktur dan sebagainya. Rancangan pengajaran guru berdasarkan DSKP. Menterjemahkan dokumen standard kurikulum dan pentaksiran kepada rancangan pengajaran. Berikut merupakan rajah bagi dokumen standard kurikulum dan pentaksiran DSKP. Konsep rancangan pengajaran. Perkara-perkara yang perlu diberi perhatian ketika membina RPT adalah: yang pertama, peruntukan masa pengajaran dan pembelajaran bagi 1 minggu. Yang kedua, skop kandungan yang dimuatkan, kepentingan dan jangka masa yang ditetapkan. Yang ketiga, urutan isi kandungan yang hendak diajarkan. Yang keempat, kesinambungan isi kandungan bagi setiap waktu pengajaran dan pembelajaran. Dan yang terakhir, integrasi semua perkara yang perlu diajar, elemen merentas kurikulum iaitu ilmu, nilai, teknologi, kreativiti, bahasa, keusahawanan dan kemahiran. Yang kedua, rancangan pengajaran harian iaitu RPH. RPH merupakan satu dokumen rasmi berupa rekod khas bertulis yang disediakan oleh guru-guru sebelum melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. RPH ini merupakan bukti yang perlu guru-guru tunjukkan kepada pihak atasan untuk mengesahkan bahawa pengajaran sebenar telah dijalankan. Maklumat yang perlu ada di dalam RPH adalah: yang pertama, maklumat asas iaitu tarikh dan hari, masa, kelas, subjek, tema, standard kandungan, standard pembelajaran, hasil pembelajaran, kaedah atau aktiviti pengajaran dan pembelajaran, bahan bantu, penilaian,
pengetahuan sedia ada dan elemen merentas kurikulum. Yang kedua, maklumat aktiviti pengajaran dan pembelajaran, iaitu langkah atau fasa, masa, aktiviti pengajaran dan pembelajaran dan catatan. Refleksi pengajaran dan pembelajaran. Pengertian refleksi. Yang pertama, Shan 1983. Amalan refleksi menerangkan pengalaman dalam minat apabila menggunakan teori yang berubah menjadi praktikal. Secara amnya, refleksi adalah pengalaman hidup peribadi seseorang itu. Yang kedua, Jiwei 1993. Refleksi merupakan cara khas dalam menyelesaikan masalah yang merupakan proses kognitif aktif secara sedar untuk menyelesaikan masalah praktik. Yang ketiga, Hanifah 2004. Refleksi adalah salah satu ulasan terhadap amalan seseorang untuk memastikan ketepatan dan keakurannya kepada satu-satu peraturan yang telah ditentukan. Satu proses menganalisis, merenung dan mencari alasan seterusnya, membuat cadangan dan tindakan untuk memperbaiki diri secara berpanjangan. Prosedur menulis refleksi, pengajaran dan pembelajaran. Yang pertama, tahap pencapaian murid. Nyatakan berapakah bilangan murid yang telah mencapai objektif hasil pembelajaran, iaitu domain kognitif, afektif dan psikomotor seperti yang dinyatakan dalam rancangan pengajaran harian RPH. Berapakah pula bilangan murid yang masih belum mencapai objektif hasil pembelajaran tersebut? Yang kedua, perkara yang masih belum dicapai oleh murid. Nyatakan aspek yang masih belum dicapai seperti objektif hasil pembelajaran, langkah, aktiviti, kemahiran, nilai atau elemen merentas kurikulum. Yang ketiga, cadangan intervensi. Nyatakan secara spesifik tentang tindakan susulan untuk membantu murid yang masih belum mencapai objektif hasil pembelajaran. Contohnya, yang pertama, menyediakan soalan yang murid boleh memahaminya. Yang kedua, menyediakan bahan bantu mengajar yang mawujud. Yang ketiga, menggunakan ekspresi wajah dan bahasa tubuh untuk mengawal murid. Yang keempat, menyediakan aktiviti pembelajaran yang pelbagai mengikut aras kebolehan murid. Dan yang kelima, memberi lebih masa untuk membolehkan murid memberikan respon kepada soalan. Kepentingan menulis refleksi. Yang pertama, dapat membuat penilaian kendiri, iaitu untuk menilai sejauh mana ilmu yang telah disampaikan memberi kesan dan kefahaman ringkas kepada guru dan murid. Contohnya, guru meminta murid untuk menjelaskan secara ringkas tentang topik yang telah dipelajari. Yang kedua, melatih berfikir secara analitik, kritis dan kreatif. Melalui penulisan refleksi, guru dapat mengasah lagi kemahiran berfikir daripada pelbagai sudut secara analitik, kritis dan kreatif tentang sesuatu subjek. Contohnya, guru selalu berfikir untuk mencari kaedah alternatif untuk menyampaikan pelajaran jika murid memberi refleksi negatif semasa PDP. Yang ketiga, menghasilkan rancangan PDP yang lebih baik, iaitu merujuk kepada pemikiran langsung mengenai apa yang dilakukan oleh guru-guru ketika mereka mengajar. Contohnya, guru-guru melaksanakan pelan tindakan pengajaran berasaskan teori-teori yang telah dipelajari. Dan yang keempat, boleh menyelesaikan masalah selepas mengambil kira semua pilihan, iaitu refleksi membolehkan pelbagai pilihan dirangka dan memilih pilihan terbaik bagi menyelesaikan masalah yang timbul. Contohnya, pilihan terbaik dipilih iaitu menyediakan pelbagai bahan bacaan yang lebih menarik dan berwarna-warni berbanding bahan bacaan yang padat dengan tulisan semata bagi menarik minat murid untuk belajar. Seterusnya, kepentingan menyediakan rancangan pengajaran. Kepentingan menyediakan rancangan pengajaran dibahagikan kepada 3, iaitu profesional, diri dan murid. Bagi kepentingan penulisan refleksi pengajaran guru terhadap profesional, yang pertama, panduan guru ganti. Memberi panduan dan penerangan kepada guru ganti yang akan menggantikan kelas untuk meneruskan aktiviti pengajarannya. Kedua, pemantauan.
memantau penguasaan murid dalam kelas terhadap penguasaan mereka tentang perkara-perkara yang telah diajar. Seterusnya, kepentingan penulisan refleksi pengajaran guru terhadap diri. Yang pertama, yakin diri. Meningkatkan keyakinan diri guru untuk melaksanakan pengajaran yang tersusun secara yang berkesan. Kedua, sistematik. Pengajaran guru dapat dilaksanakan secara sistematik mengikut fasa permulaan, pengembangan dan penutup mengikut perancangan yang telah dibuat. Ketiga, fokus objektif. Guru akan lebih fokus terhadap objektif pengajaran yang telah ditetapkan untuk memastikan murid-murid dapat mencapainya dalam jangka masa yang telah ditetapkan. Keempat, kawalan masa. Masa pengajaran dan pembelajaran dapat dimaksimumkan mengikut perancangan jadual waktu secara efektif. Kelima, bahan. Guru dapat memilih, membina dan menggunakan bahan bantu yang berkesan ke arah memandu pelajar memahami isi kandungan dan mencapai hasil pembelajaran yang telah ditetapkan. Keenam, relapsi guru. Membolehkan guru mengesan kelemahan dan masalah yang berlaku dan segera membutuhkan untuk penambahbaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya, kepentingan penulisan refleksi pengajaran guru terhadap murid. Yang pertama, menarik. Strategi dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang menarik minat murid-murid untuk memahami dan belajar. Kedua, kefahaman isi pelajaran. Guru dapat memastikan isi pelajaran dapat dikuasai oleh murid-murid mengikut pemeringkatan objektif dan tajuk yang diajar oleh guru. Ketiga, pembelajaran teratur, iaitu merancang dengan teliti setiap komponen pengajaran dan kaedah pengajaran bersesuaian dengan tahap keupayaan murid. Sekian, terima kasih.